أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Baik, pada petang ini kita akan menyambung semula bacaan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim untuk siri yang ke-8. Perbahasan pada petang ini berkaitan dengan bab yang sebelum ini, iaitu tentang apabila sahabat Batini menanyakan Imam Ghazali tentang khilaf yang berlaku dalam kalangan ulama. Maka bab yang akan dibincangkan pada petang ini ialah tentang cara untuk menghadapi khilaf ataupun perselisihan ulama tersebut. Secara ringkas, kandungan bab ini ialah pertama sekali tentang kewujudan khilaf itu sendiri, satu. Seterusnya, bahagian khilaf, iaitu khilaf itu berlaku dalam bidang usul ataupun furuk. Seterusnya ialah golongan yang terlibat dalam khilaf ini, ataupun siapa yang perlu terlibat dalam khilaf dan siapa yang tidak perlu. Dan Imam Ghazali membahagikannya kepada 3 kelompok, iaitu orang awam, ulama dan orang yang suka berjidal. Maka perkara ini juga secara tidak langsung ataupun memang langsung, ia kembali kepada ayat Al-Quran, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berbalik kepada ayat tersebut, dan ayat ini juga Imam Ghazali sudah nyatakan pada awal kitab tempoh hari. Seingat saya ada dinyatakan dalam sesi yang pertama. Seterusnya, saya fikir itu saja. Ya, memang itu saja untuk bab ini. Dan bab ini dia secara konsepnya ringkas, tapi dia taklah pendek sangat. Tapi saya target untuk kita habiskan pada petang ini, dan itulah poin utama bagi bab ini, dan seperti yang saya nyatakan tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. القول في طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلافات. فقال كيف نجاة الخلق من هذه الاختلافات؟ قلت إن أصغوا إلي رفعت الاختلاف بينهم بكتاب الله تعالى، ولكن لا حيلة في إصغائهم، فإنهم لم يصغوا بأجمعهم إلى الأنبياء عليهم السلام ولا إلى إمامك، فكيف يصغون إلي؟ وكيف يجتمعون على الإصغاء وقد حكم عليهم في الأزل بأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وكون الخلاف بينهم ضروريا تعرفه في كتاب جواب مفصل الخلاف وهو الفصول الاثنى عشر. Soalan yang timbulkan ialah macam mana nak keluar ataupun macam nak selamat apabila berada dalam ikhtilaf, dalam perselisihan dalam para ulama ataupun perselisihan pendapat secara umum. Jadi seperti yang mana yang dikatakan bahawa perkara khilaf ini memang menjadi lumrah, dan itu memang menjadi satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, dan ketetapan ini juga dinyatakan dalam Al-Quran. Maka
sebagaimana para nabi juga tidak menyelesaikan, maksudnya tidak mampu menyelesaikan khilaf, maka begitu juga aku, iaitu Imam Ghazali, dan begitu juga imam kau, iaitu imam sahabat batini ini. Faqala law asghaw kaifa kunta taf'alu qultu kuntu u'amiluhum bi ayatin wahidatin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala idh qala wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida al-ayata. Kalau benda tu boleh diselesaikan, macam mana cara dia? Imam Ghazali membawakan ayat tersebut. Kami menurunkan bersama mereka kitab, mizan, supaya mereka berlaku adil kepada manusia, dan kami menurunkan besi. Sini ada 3 perkara, iaitu kitab, mizan dan besi. Wa inna ma anzala hadhihi thalathata li'anna an-nasa thalathatu asnaf wa kullu wahidin minal kitabi wal hadidi wal mizani ilaju qaumin. Sini ada 3 perkara sebab ada 3 kelompok manusia. Iaitu 3 kelompok manusia ini memerlukan 3 perkara ini. Setiap satu kelompok satu perkara. Iaitu maksudnya berbeza-bezalah dia punya solusi dia. Cara atau jalan penyelesaiannya berbeza. Qala faman hum wa kaifa ilajuhum qultu an-nasu thalathatu asnaf awamu hum ahlul salamah wa hum al-bulhu ahlul jannati wa khawasu hum ahlul zakai wal basirah wa yatawalladu min bainihim ta'ifatun hum ahlul jadali wasyaghabi yattabi'una ma tashabaha minal kitabi ibtigha'al fitnah. Pada asalnya di sini ada 2, iaitu awam dan khawas. Tetapi dalam kalangan khawas itu adanya sebahagian yang ahlul jadal wa syarab. Iaitu sebab saya katakan dalam kalangan sebab Imam Ghazali kata di sini wa yatawalladu min bainihim. Maksudnya terhasil daripada golongan khawas. Maksudnya secara tidak langsung kita boleh bayangkan ahlul jadal ni boleh jadi dia antara khawas dengan awam. Sebab kita boleh andaikan bahawa dia adalah daripada golongan awam yang hendak ataupun yang serba sedikit tahu tentang golongan khawas. Tapi mereka tersasar. Sebab yattabi'una ma tashabaha minal kitabi ibtigha'il fitnah. Sebab mereka menjadikan sesuatu untuk macam mana, untuk kepuasan diri sendiri lah. Mudah cakap macam itulah. Ammal khawasu fa inni u'alijuhum bi an u'allimahum al-mawazin al-qist wa kayfiyat al-wazni biha fa yartafi'u al-khilaf bainahum ala qurb wa ha'ula'i qaumun ijtama'a fihim salatu khisal. Golongan khawas golongan khawas ini aku boleh merawat mereka dengan mawazin yang adil, iaitu mawazin khamsah itu. Dan mereka ini ada 3 sifat utama, salatu khisal. Ihdahuma al-qarihatun nafidatu wal fatinatul qawiyatu wa hadhihi 'atiyatun fitriyah gharizatun jibilliyah la yumkinu kasbuha. Pertama ialah kepintaran. Dan ini suatu anugerah lah mereka kan. 'Atiyatun fitriyah. Pemberian yang secara fitrah. والثانية خلو باطنهم عن تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسموع فإن المقلد لا يصغي والبليد وإن أصغى فلا يفهم. Kedua, mereka memang dalam diri mereka tidak ada sifat taksub dan mereka berlaku adil dalam apa-apa perselisihan. Maksudnya mereka mencari kebenaran. Itu dia punya mesej yang nak disampaikan.
وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيَّا أَنِّي مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ بِالْمِيزَانِ فَلَا هِدَايَةَ إِلَّا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِأَنَّكَ تَعْرِفُ الْحِسَابَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْكَ. Dan ketiga ialah mereka percaya bahawa aku ini orang yang mengerti ataupun mengetahui mizan tersebut. Dan mizan yang dimaksudkan sudah tentu mizan 5 yang dah dinyatakan sebelum ni. Mereka betul-betul percaya. Sebab macam mana kita nak belajar daripada seseorang kalau kita tak percaya ataupun kita tak yakin dia ada ilmu yang kita nak pelajari tu. Samalah macam belajar matematik. Kita nak belajar matematik tapi kita tak percaya guru tu mahir dalam ilmu matematik. So akan jadi masalah lah kat situ. Satu dari segi percaya. Percaya tu sebab untuk kita boleh terima apa yang dia cakap. Itu satu cerita. Satu cerita lain ialah orang tu betul-betul boleh ke tak, tu lagi satu. Seterusnya al-sinfu tsani al-bulhu. Bulhu ialah orang yang lurus ataupun orang yang naif. Saya tak perlu baca dulu. Orang awam lah ni. Ini merujuk kepada orang awam. Wahum jami'ul awam wa haula'i humul ladzina laysa lahum fatinatun li fahmil haqa'iqi wa in kanat fihim fatinatun fitriyah. Mereka tidak ada kecerdikan ataupun kepintaran untuk memahami sesuatu perkara. Wa in kanat fihim fatinatun fitriyah, atau meskipun mereka tu ada secara fitrah ada kecerdikan. Maksudnya kat sini bukanlah orang awam tu betul-betul bodoh, tapi maksudnya dia tidak boleh menguasai mawazin. Itu maksudnya. Orang yang tidak boleh menguasai mawazin yang Imam Ghazali nak nyatakan. Sebab boleh jadi sebab setiap orang ada bidang masing-masing, ada kepakaran masing-masing dan ada kecenderungan masing-masing. Maka yang dimaksudkan kat sini bukanlah total 100% bodoh ataupun naif. Tapi yang dimaksudkan naif dalam menguasai mawazin khamsah itu. Falaysa lahum da'iyatut talab bal syaghluhum as-sina'atu wal hiraf. Ini buktinya. Bukti yang saya katakan tadi, mereka bukanlah bodoh 100%, tapi mereka ada kecenderungan tersendiri yang tidak berkait dengan mawazin khamsah. Bal syaghluhum as-sina'atu wal hiraf. Pekerjaan biasa-biasa ataupun dan juga pertukangan. Walaysa fihim aidan da'iyatul jadali wa tahadduqil mutakayisin fil khawdi fil ilmi ma'a qusuril fahmi anhu. Dan mereka pun mereka tidak ada keinginan untuk mempelajari mawazin khamsah, satu, dan mereka tidak ada keinginan untuk tahu tentang jadal ataupun perselisihan yang timbul dalam kalangan ulama. Ma'a qusuril fahmi anhu, dan mereka juga kefahaman mereka tentang hal ini rendah. Itu maksudnya. Fahaulai la yakhtalifun walakin yatahayyaruna bainal a'immatil mukhtalifin. Mereka tidak berselisih, tapi mereka pelik. Macam mana para ulama boleh berselisih? Sebab mereka rasa benda tu tak ada apa-apa pun. Mereka sekadar beramal apa yang perlu. Itu maksudnya. فَأَدْعُوا هَؤُلَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا أَدْعُوا أَهْلَ الْبَصِيرَةِ بِالْحِكْمَةِ. Ini yang ayat berkait dengan ayat ud'u ila sabili rabbik. Golongan yang kedua ni, iaitu orang awam ni dirawat dengan mau'izah. Yang kedua dengan hikmah. Wa ad'u ahla syaghabi bil mujadalah. Golongan yang ketiga pula dirawat dengan mujadalah. وقد جمع الله تعالى هذه الثلاثة في آية واحدة كما تلوته عليك أولا وهو قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرابي جاءه
فقال علمني من غرائب العلم فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس أهلا لذلك فقال وماذا علمت في رأس العلم أي الإيمان والتقوى والاستعداد للآخرة اذهب فأحكم رأس العلم ثم ارجع إلي ليعلمك من غرائبه. Mesej yang nak disampaikan kat sini ialah untuk ada orang Badui datang kepada Rasulullah dan minta Rasulullah ajarkan dia perkara-perkara yang mungkin rumit ataupun pelik. Tapi kat sini yang sesuai untuk kita faham ialah perkara yang rumit lah. Tapi Rasulullah tanya dulu, dia ni dah tahu ke belum benda-benda yang asas? Maka Rasulullah menyarankan dia untuk mempelajari perkara yang asas dahulu. Kemudian barulah mempelajari perkara yang rumit. Maksudnya kat sini kita kena utamakan perkara yang asas. Dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, perkara yang asas ialah berkait dengan agama ialah fardu ain. Belajar dahulu ilmu fardu ain, barulah belajar ilmu-ilmu lain ataupun barulah perincikan ilmu fardu ain tersebut. فأقول للعامي ليس الخوض في الاختلافات من عشك فدرج فإياك أن تخوض فيها أو تصغي إليها فتهلك فإنك إذا صرفت عمرك في صناعة الصياغة لم تكن من أهل الحياكة وقد صرفت عمرك في غير العلم فكيف تكون أهلا للخوض فيه. Imam Ghazali bawakan contoh, idza sarafta umraka fi sina'ati siyaghah. Siyaghah ni berkait dengan pertukangan, iaitu pertukangan besi, menempa besi. Jika jika engkau dah menghabiskan masa ataupun usia dalam kemahiran menempa besi, maka secara langsung engkau ni bukan ataupun engkau ni memang tidak mahir dalam jahitan. Hiyakah ialah jahitan. Maka seharusnya dia maksudnya kat sini, poinnya kat sini, kekal dengan bidang yang dia dalami. Tekun dalam bidang yang dia dalami itu dah cukup. فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَهْلِكَ نَفْسَكَ فَكُلُّ كَبِيرَةٍ تَجْرِي عَلَى الْعَامِيِّ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يَخُوضَ فِي الْعِلْمِ فَيَكْفُرَ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي. Orang awam yang buat dosa besar, perkara itu lagi remeh daripada orang awam ini mempelajari ilmu yang rumit tapi dia menjadi kafir tanpa dia sedari. Maksudnya ilmu yang rumit kan sini ilmu agama lah maksudnya. Sebab dia sendiri tak mampu menanggung ataupun tak mampu memahami apa yang dia belajar sehingga dia boleh jatuh kafir, maka perkara tu jauh lebih berat ataupun jauh lebih bahaya lah. Jauh lebih bahaya berbanding dia tu sebagai orang awam tapi dia melakukan dosa besar. فَإِنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ دِينٍ أَعْتَقِدُهُ وَأَعْمَلُ بِهِ لِأَصِلَ بِهِ إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْأَدْيَانِ فَبِأَيِّ دِينٍ تَأْمُرُنِي أَنْ آخُذَ. Aku mesti ada sesuatu pegangan ataupun pendapat ataupun pendirian supaya aku boleh ini andaian, ini persoalan andaian. Aku mesti ada satu-satu pendapat ataupun pendirian supaya aku boleh beramal, tapi kalau salah pun aku dimaafkan sebab aku orang awam. Itu maksudnya. So, apa yang perlu aku buat? Ini andaian soalan yang ditanyakan kepada Imam Ghazali. Fa'aqul lid-dini usulun wa furu'un wal ikhtilafu innama yaqa'u fihima. Okay. Sama sekali Imam Ghazali menjawab dengan memberikan satu gambaran umum tentang macam supaya
soalan tadi tu dapat diperincikan. Pertama ialah agama ada usul dan furu'. Bila kata agama ada usul dan furu', maksudnya usul ini mestilah sesuatu yang tak boleh, sesuatu yang mesti untuk dipegang. Manakala furu' pula ialah sesuatu yang boleh jadi tak perlu pegang ataupun cukup sekadar tahu tanpa perlu beramal dengannya. Okey. Seterusnya, ammal usulu falaysa 'alaika an ta'taqida illa ma fil Quran. Usul ni, okey, usul yang dimasukkan oleh Imam Ghazali kat sini ialah bahagian akidah, ialah perkara yang melibatkan akidah. Dan furu' pula melibatkan perkara perbahasan fiqh. Itu yang Imam Ghazali nyatakan dalam buku ini. Tapi dari satu segi, sebagai tambahan, perkara akidah juga ada usul dan furu'. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Sebenarnya benda ni penting untuk orang awam ataupun untuk bukan orang awam saja, pada malah untuk ilmuwan dan juga untuk orang yang golongan ustaz-ustaz, supaya dia tahu mana usul mana furu'. Sebab kalau tidak dibezakan, para asatizah sendiri tidak membezakan antara usul dan furu', maka apatah lagi orang awam lagilah tak tahu. Sebab ada contoh beberapa isu yang memang sentiasa wujud dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia ni, ialah isu akidah. Dia isu akidah, tapi dia digembar-gemburkan sebagai masalah usul. Sedangkan perkara tersebut ialah masalah furu' dalam akidah. Contoh mudah dan jelas ialah sifat kalam. Sifat kalam itu nak terjemah apa, nak itu, nak ini, itu sebenarnya benda tu furu' dalam akidah. Maksudnya cukup kalau kita isbatkan ada sifat kalam, itu pun dah cukup. Dan tidak perlu untuk membicarakan kepada orang awam. Ammal usulu falaysa 'alaika an ta'taqida illa ma fil Quran. Usul ini ialah apa yang kalau kat sini berkait dengan i'tiqad dan cukup dengan apa yang ada dinyatakan dalam Al-Quran. Dan perkara ini sudah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqaid. Maksudnya Qawaidul Aqaid itu dikarang oleh Imam Ghazali sebagai perkara yang sesuai ataupun perkara yang semua orang perlu pegang. Semua umat Islam perlu i'tiqad dengan perkara tersebut. Tapi contoh kalau kita tengok kitab Iqtisad, itu memang awal-awal lagi Imam Ghazali dah kata ilmu kalam ini bukan untuk orang awam. Itu Imam Ghazali dah nyatakan. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَسْتُرْ عَنْ عِبَادِهِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَاءَهُ فَعَلَيْكَ أَنْ تَعْتَقِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ عَالِمٌ قَادِرٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ جَبَّارٌ مُتَكَبِّرٌ قُدُّوسٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إِلَى جَمِيعِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَذَلِكَ كَافٍ فِي صِحَّةِ الدِّينِ وَإِنْ تَشَابَهَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Cukup untuk kita berpegang dengan bahagian i'tiqad yang ittifaq, yang disepakati dan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Tapi kalau ada perkara yang samar-samar, maka cukuplah untuk kita katakan aku beriman kepada Allah dan semuanya datang daripada Allah. Kat sini Imam Ghazali nak merujuk kepada bahagian persoalan nas mutasyabihat ataupun nusus mutasyabihat. Dan perincian tentang hal ini ada dinyatakan dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Wa'taqid kullama warada fi itsbati sifati wa nafiha ala ghayati ta'zimi wa taqdis.
مع نفي المماثلة واعتقاد أنه ليس كمثله شيء وبعد هذا لا تلتفت إلى القيل والقال فإنك غير مأمور به وله على حد طاقتك. Cukuplah apa-apa yang dinyatakan, apa-apa yang sabit dalam Al-Quran ataupun hadis tentang sifat ini cukup untuk kita ta'zim dan takdis, iaitu cukup untuk kita mengagungkan dan menyucikannya tanpa kita menyamakan sifat yang dinyatakan tersebut dengan makhluk. Sebab laisa kamitslihi syai', dinyatakan dalam Quran secara muhkam bahawa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Okey, perenggan ini pun, perenggan ini sebagai tambahan, perenggan ini pun ada dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam Ilzamul Awam. Dan yang menarik ialah kitab Qisas Mustaqim dikarang sebelum Imam Ghazali karang Ihya Ulumuddin. Manakala kitab Ilzamul Awam dikarang selepas Ihya Ulumuddin, iaitu selepas Mustasfa. Ihya Ulumuddin, Mustasfa, kemudian saya tak sure. Setahu saya Ihya Ulumuddin baru Mustasfa. Kemudian barulah Ilzamul Awam. Maksudnya kat sini, pendirian Imam Ghazali tetap sama. Dan setahu saya Qisas Mustaqim dikarang sebelum Rihlah Kesufian Imam Ghazali. Maksudnya pendirian Imam Ghazali tentang ilmu kalam tetap, ialah pendirian yang tetap, iaitu bukanlah tolak 100% dan bukanlah kena terima 100%. Maksudnya ada golongan yang perlu terima, ada golongan yang tidak boleh untuk terima ataupun tidak boleh untuk mendalaminya. فإن أخذ يتحذلق ويقول قد علمت من القرآن أن الله عالم ولكني لا أعلم أنه عالم بالذات أو بعلم زائد عليه وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة فقد خرج بهذا عن حد العوام. Okey, kalau orang awam ataupun kalau dia betul lah. Kalau orang awam tu dia upgrade sikit, maksudnya dia tahu Allah tu ada sifat ilmu, iaitu Allah itu alim, tapi ada ilmu tu macam mana, perincian sifat ilmu tu macam mana, maka itu dah dikira bukan daripada golongan awam. Orang tu dah dikira bukan daripada golongan awam. Idzil ammiyu la yaltafitu qalbuhu ila mithli hadha ma lam yuharrikhu syaitanul jadal. Sebab orang awam dia tidak akan dia tak nak pun terfikir benda ni selagi tidak ada syaitan jadal. Maksudnya selagi tidak ada mana-mana pihak yang membawa dia terjerumus dalam permasalahan ini. Fa inna Allah Ta'ala la yuniku qauman hatta yu'tiyahumul jadal. Kadzalika warada fil khabar wa idza iltahaqa bi ahli al-jadal fa sa'adhkuru ilajahum. Allah tidak akan membinasakan sesuatu kaum melainkan selepas kaum tersebut dibawakan dengan jadal. Maksudnya adanya berlaku jidal dalam kaum tersebut. Persoalan kat sini ialah adakah kalau ikutkan kat sini dinyatakan hadis ini ada diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Mustadrak Al-Hakim, Musnad Ahmad. Okey. Persoalan kat sini ialah adakah jadal itu sesuatu yang negatif ataupun positif, atau boleh jadi ada dua-dua sisi. Itu jadi soalan tu saya biarkan je supaya kita boleh fikir sendiri dan kita boleh faham. Kita boleh fikir sendiri apa mesej yang Imam Ghazali nak sampaikan. Hadza ma a'idhuhu bihi fil usul wa huwa al-hawalatu ala kitabillah ta'ala fa inna Allah ta'ala anzala al-kitaba wal mizana wal hadith wa haula'i ahlul hawalati ala al-kitab.
Ini yang berkait tentang usul dan semua ini merujuk kepada kitab Allah Ta'ala iaitu Al-Quranul Karim. Dan semua-semua ketiga-tiga golongan ini pun terhasil berdasarkan ayat tadi tu, yang ayat yang merupakan ayat Al-Quran. Wa amal furu'u fa aqulu la tashghal qalbaka bi mawaqi'il khilafi ma lam tafrugh an jami'il muttafaqi alaih. فقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع، وأن الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة والزنا والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام، والفرائض كلها واجبة، فإن فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من الخلاف، وإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس بعامي. Berkenaan perkara furu' ialah perkara yang kita nak, perkara yang hendak diketahui, perkara yang selain muttafaq alaih. Itu maksudnya. Perkara yang selain muttafaq alaih. Perkara yang bukan disepakati, itu ialah perkara furu'. Tapi kemudian Imam Ghazali nyatakan bahawa apa yang penting, bekalan akhirat kita ialah takwa dan wara'. Takwa dan wara', iaitu amalan kebaikan lah maksudnya. Takwa dan wara'. Itu bekalan kita. Maksudnya perkara yang selain daripada takwa dan wara' ataupun perkara negatif yang menyalahi takwa dan wara', itu adalah perkara yang perlu kita hindari. Manakala perkara fardu dan takwa dan wara' ini sudah tentu merangkumi juga perkara yang fardu, perkara yang wajib. Kemudian jika kalau seseorang ini dia sebelum dia tahu ataupun sebelum dia pelajari perkara yang fardu ain ataupun perkara yang disepakati iaitu fardu ain, yang dimaksudkan sini fardu ain, sebelum dia mempelajari benda tu tapi dia dah nak pelajari benda lain, ataupun sebelum dia habis ataupun cukup mempelajari fardu ain tapi dia dah nak belajar benda lain ataupun dia dah nak mendalami isu-isu lain, maka dia dikira sebagai jadali. Dia bukan orang awam lagi. Dia dah masuk kelompok jadali. Sebab tu saya cakap, jadali ni antara orang awam dengan khawas. Antara awam dengan khawas. Sebab ada golongan yang dia macam awam tapi dia nak lebih sikit. Itu maksudnya. Wa mata yafrughul 'amiyyu min hadhihi ila mawadhi'il khilaf. Afara'aita faqa'aka qad faraghu min jami'i hadha. Thumma akhadha ishkalul khilafi bi mukhannaqihim. Hayhat. Sejak bila pula orang awam nak mendalami perkara khilaf? Dan Imam Ghazali tanya kepada sahabat dia yang, ataupun Imam Ghazali mempertikaikan sahabat batini tersebut, bahawa adakah sahabat batini, maksudnya kawan-kawan dia tu juga mendalami perkara khilaf ini. Ma ushabbihu dha'fa 'uqulihim fi dhalalihim illa bi'aqli maridin bihi maradun ashrafa bihi 'ala al-maut wa lahu 'ilajun muttafaqun 'alayhi bainal atibba. Wa huwa yaqulu qad ikhtalafa al-atibba'u fi ba'd al-adwiyati annaha harratun aw baridah wa rubbama افتقرت إليه يوما فأنا لا أعالج نفسي حتى أجد من يعلمني رفع الخلاف فيه. Seterusnya berkenaan secara
mesej yang nak disampaikan tadi tu maksudnya berkenaan cara untuk menyelesaikan, cara untuk mengubati masalah atau mengubati setiap golongan. Sebab setiap uh, misal yang Imam Ghazali bawakan tadi ialah maksudnya setiap orang ada sakit tertentu dan hanya doktor je yang tahu ubat yang sesuai bagi setiap orang, dosage ataupun jenis ubat, sebab dia bergantung pada jenis sakitnya. Maka dia perlukan rawatan yang sesuai bagi setiap orang. Na'am law ra'aitu salihan qad faraqa min hududit taqwa kulliha qala wa dha huwa dha yushkilu alayya masailu fa inni la adri atawadda'u min al-lamsi wal masi wal qai'i war ru'af wa an yusawma bil laili fi ramadana aw bin nahari ila ghairi dhalik. Ni kalau ada orang awam yang bertanyakan tentang soalan. Dan sini contoh soalannya ialah, adakah kalau lams ataupun mas perlu ambil uduk? Ataupun muntah atau hidung berdarah, ru'af ialah hidung berdarah. Lams tu ialah bersentuh-sentuh, maksudnya kedua-dua saling bersentuh. Kalau mas tu sentuh gitu je. Ataupun contoh yang kedua ialah, adakah aku perlu niat puasa pada malam hari Ramadan ataupun siang? Maksudnya maksudnya poinnya ialah niat puasa tu sebelum subuh ataupun selepas subuh, selepas fajar shadiq ataupun sebelum fajar shadiq. Faqulu lahu in kunta tatlubul amana fi tariqil akhirati fasluk sabila lihtiyat. Jika engkau nak, Imam Ghazali jawab, jika engkau nak selamat pada hari akhirat nanti, ambillah jalan ihtiyat, iaitu ihtiyat ni maksudnya ialah berjaga-jaga ataupun waspada. Wa khudh bima yattafiqu alaihi al-jami'. Ambil apa yang disepakati oleh semua pihak. Fatawadda' min kulli ma fihi khilaf fa inna man la yujibu yastahibbuhu. Wanwi bil laili fi Ramadhan fa inna man la yujibu yastahibbuhu. Engkau ambil wuduk dalam setiap perkara yang dikhilafkan. Ambil je wuduk. Maksudnya kalau kita rasakan suatu perkara tu membatalkan wuduk, maka ambil wuduk. Tapi kalau kita rasakan benda tu tak membatalkan wuduk, ambil wuduk juga. Sebab untuk yang pertama tadi, maksudnya wuduk jadi wajib. Untuk yang kedua, wuduk jadi sunat. Sama juga dengan niat pada malam hari di bulan Ramadan. Sebab nak selamat, niat pada malam hari. Sebab niat malam hari itu boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Ada pihak menyatakan dia wajib, ada pihak menyatakan bahawa dia sunat. Fa in qala huwa dha yadkhulu alayya al-ihtiyat aw ya'ridu li masailu taduru bainan nafi wal itsbat fala adri aqdutu fi subhi am la wa ajharu bi tasmiyati am la. Tapi kalau aku rasa susah untuk ihtiyat, sebab apa yang berlaku ataupun permasalahan yang timbul ialah antara nafi dengan isbat. Sama ada benda tu kena buat ataupun tidak. Contohnya kena kunut subuh ataupun tidak, ataupun kena baca basmalah dalam solat jahar ataupun tidak. Fa aqulu lahu al-ana ijtahid ma'a nafsika wanzur ayyul a'immati afdalu 'indak sawabuhu aghlabu 'ala qalbik. Sekarang cara untuk kes ini ataupun cara untuk kes yang macam ini, iaitu kes yang sama ada sama ada nafi atau isbat, sama ada buat ataupun tidak, kita tengok mustahidnya. Kita tengok siapa yang rasa dekat dengan diri kita. Mustahid mana yang kita rasa dekat dengan diri kita. Kama law kunta maridan wa fil baladi atibba'u fa innaka turaji'u ba'd al-atibba' bi ijtihadik la bihawaka wa tiba'ika fa yakfika mithlu dhalika al-ijtihad. Contohnya, kalau Imam Ghazali bagi contoh supaya mudah faham, kalau kita
sakit, kita akan cari doktor. Bukan dengan senang-senang kita, tapi kita ambil apa-apa consideration ataupun kita ambil kira apa-apa faktor. Contoh dekat ataupun murah ataupun doktor yang pakar. Jadi itulah satu bentuk ijtihad. Faman ghalaba ala dhannika annahu al-afdal fattabi'hu. Fa in asaba fi ma qala 'inda Allah Ta'ala falahu wa laka ajran wa in akhta 'inda Allah Ta'ala falahu wa laka ajrun wahid. Kalau kau rasa itu menurut sangkaan kau itu yang terbaik, maka ikutlah sangkaan tersebut. Kalau betul, dapatlah 2 pahala. Tapi kalau salah, dapat 1 pahala. 2 pahala tu maksudnya pahala buat perkara yang betul, satu lagi ialah pahala ijtihad. Manakala 1 pahala tu ialah pahala ijtihad saja. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذ قال من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال لا علمه الذين يستنبطون منهم وارتضى الاجتهاد لأهله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد فقال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال ذلك قبل أن أمره به وأذن له فيه فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seterusnya Imam Ghazali membawakan hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah sendiri mengiktiraf perbuatan ataupun usaha ijtihad. ففهم من ذلك أنه مرضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاذ وغيره كما قال الأعرابي هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان فقال أعتق رقبة ففهم أن التركية والهندية أيضا لو جامع لازمه الإعتاق لا لازمه الإعتاق. Dan maksudnya Rasulullah mengiktiraf perbuatan ijtihad. Contohnya contoh dalam kes hadis bahawa ada orang Badui yang telah bersama dengan isteri dia pada siang Ramadan dan Rasulullah menjawab a'tiq raqabah, bebaskan seorang hamba. Maka secara tidak langsung orang lain yang berbuat sedemikian juga kena bebaskan hamba. Itu untuk perkara yang jelas. Perkara yang jelas kita sendiri pun boleh faham. Tapi kalau perkara yang tidak jelas, kita kena rujuk orang yang lebih alim daripada kita. Orang yang lebih tahu. Maka di sini secara tidak langsung, ijtihad itu ada bentuknya, jenisnya dan keadaannya yang tersendiri. وَهَذَا لِأَنَّ الْخَلْقَ مَا كُلِّفُوا الصَّوَابَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْدُورٍ ولا تكليف بما لا يطاق بل كلفوا ما يظنونه صوابا. Manusia tidak ditaklifkan untuk mencari kebenaran di sisi Allah sebab perkara itu tidak mampu. Tapi kita kena cari benda yang kita sangka ia benar. Sekejap كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر بل بثوب يظنون أنه طاهر فلو تذكروا نجاسته لم يلزمهم القضاء إذ نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في أثناء الصلاة لما أنبأه جبريل أن عليه قدرا ولم يعيد الصلاة ولم يستأنف. Seterusnya Imam Ghazali bawakan kes bahawa kalau baju kita kotor ataupun baju kita ada najis,
tapi kita dah solat, maka kita tak perlu qada. Sebab dalilnya Imam Ghazali bawakan di situ bahawa Nabi SAW memakai capal ketika solat dan kemudian Jibril memberitahu bahawa capal tersebut ada najis dan Nabi tidak mengulangi solat. Maksudnya Nabi teruskan je solat tu. Okey, di sini perlu saya beritahu bahawa perkara ini bukanlah sesuatu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i menyatakan la ibrata bi dhanni al-bayyinu khata'uhu. Kita tidak boleh maksudnya zon terhadap perkara yang sudah jelas salah tidak dikira. Maksudnya bila kita dah tahu benda tu jelas salah, kita kena ulang balik. Contoh dalam kes ni ialah perlu qada solat. Perlu ulang solat. Wa kadzalika al-musafiru lam yukallaf an yusalliya ila al-qiblati bal ila jihatin yadhunnu annaha al-qiblah bil istidlali bil jibali wal kawakibi wasyamsi fa in asaba falahu ajran wa illa falahu ajrun wahid. Contoh kes dalam kalau mencari kiblat, kita tidak ditaklifkan untuk mencari kiblat itu sendiri, tapi untuk mendapatkan kiblat hanya sekadar sangkaan. Maksudnya bukan kita tidak taklif untuk mencari secara tepat, tapi cuba sedaya upaya untuk mencari yang dekat dengan tepat itu. Sampai 134 sikit lagi dua muka. Walam yukallafu ada az-zakati ila al-faqir bal ila man dhannu faqrahu lianna dhalika la yu'rafu batinuh. Sama juga kalau nak zakat ataupun sedekah. Zakat ataupun sedekah, kita tak perlulah nak macam mana? Maksudnya cukup dengan kita menyangka orang itu seorang fakir ataupun seorang miskin ataupun seorang yang memerlukan. Walam yukallafil qudatu fi safki dima'i wa ibahatil furuji talaba syuhudin ya'lamuna sidqahum bal man yudhannu sidquhum wa idza jaza safku damin bi dhannin yahtamilu al-khata'a wa huwa dhannu sidqi syuhud falima la yajuzu bi dhanni syahadatil adillati 'inda al-ijtihad. Ini tentang hukum membunuh. Maksudnya tentang penyaksian. Penyaksian yang melibatkan kes yang boleh membuatkan apa nama dia? Seseorang dihukum bunuh ataupun dalam penyaksian ataupun dalam berkenaan keadilan seorang saksi sehingga boleh menyebabkan hubungan antara lelaki dan perempuan menjadi halal. So, nikah lah. Saksi nikah. Itu point dia. Maka perlu cukup kita menyangka bahawa orang ini benar. Saksi itu benar. ولا تشعري ماذا يقول رفقاؤك في هذا أيقولون إذا أشكل عليه القبلة يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأل عنها أو يكلفه الإصابة التي لا يطيقها أو يقول اجتهد ويؤثم من لا يمكنه الاجتهاد إذ لا يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بالكواكب والجبال والرياح. Poin dia kat sini ialah Imam Ghazali nak mengata ataupun nak menunjukkan kepada sahabat batini itu bahawa ada solusi lain untuk kita tahu jawapan bagi permasalahan tertentu, iaitu solusinya ialah ijtihad. Bukan perlu bermusafir untuk bertanyakan kepada imam. Sebagaimana yang dipercayai oleh ataupun sebagaimana yang dipegang oleh sahabat batini ini. Maksudnya cukuplah untuk ijtihad supaya kita boleh menghasilkan satu solusi ataupun kita dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan.
dan itu dari satu segi tak perlu jumpa imam, dan dari satu segi ialah tidak berdosa. Supaya ijtihad tu supaya tidak berdosa daripada tak buat langsung. Qala la ashukku fi annahu ya'dhanu lahu fil ijtihad thumma la yu'athimuhu idza badala kunha majhudihi wa in akhta'a wa shalla ila ghairi al-qiblah. Sahabat Batini tu kata, aku tak syak pun dalam perkara tu. Maksud Imam Ghazali kata, fa idza kana man ja'ala al-qiblata khalfahu ma'dhuran ma'jura falima yab'udu an yakuna man akhta'a fi sa'iril ijtihadati ma'dhura. Fal mujtahiduna wa muqalliduhum kulluhum ma'dzurun. Para mujtahid dan pengikut mereka kesemuanya dimaafkan. Ba'dhum yusibuna, dimaafkan tu dari segi kalau dia selepas berijtihad, dan dimaafkan kalau salah dalam ijtihad dan selepas berijtihad. Ba'dhum yusibuna ma 'indallah wa ba'dhum yusharikuna al-musibina fi ahadil ajrain. Fa munasibuhum mutaqaribah famanasibuhum famanasibuhum mutaqaribah wa laysa lahum an yata'anadu wa an yata'assaba ba'dhum ma'a ba'd. La siyama wal musibu la yuta'ayyanu wa kullu wahidin minhum yadhunnu annahu musib. Kenapa ma'zurun, kenapa dimaafkan? Sebab bukan sebab pihak yang benar tidak diketahui pun lagi. Kita hidup kat dunia, kita tak tahu pun lagi pihak yang benar dalam bab ijtihad. Maka perkara malah setiap pihak pun merasakan bahawa dia benar. Itulah sebabnya ma'zurun tadi tu. Kama law ijtahada musafirani fil qiblati fakhtalafa fil ijtihad. Fahaqquhuma an yusalliya kullu wahidin minhuma ila al-jihati allati ghalabat ala dhannihi wa an yakuffa inkarahu wa i'tiradahu an sahibihi li'annahu lam yukallaf illa isti'mala mujabi dhannihi. Amma istiqbalu 'aini al-qiblati 'inda Allah Ta'ala fala yuqdaru 'alayh. Contohnya samalah kesnya kalau ada dua orang bermusafir dan kedua-duanya berbeza dalam ijtihad. Maka setiap seorang perlu solat menghadap kiblat yang diijtihadkan masing-masing. Sebab taklif tu ialah untuk beramal dengan perkara yang zon itu, perkara yang sangkaan. Itu yang wajib. Maksudnya itu yang wajib. Bukan yang kita kena tahu betul-betul kiblat tu kat mana. Cukup dengan zon. So secara tidak langsung, perkara yang cukup dengan zon ini bermaksud perkara tu sama ada bahagian fiqah. Sebab kebanyakan permasalahan fiqah berkait dengan zonniyat, itu satu. Kemudian kalau dalam akidah, maksudnya jika ada zon, itu maksud perkara itu melibatkan furu' akidah. Wa kadzalika kana Mu'adz fil Yaman yajtahid la 'ala i'tiqadi annahu la yatasawwaru minhu al-khata', lakin 'ala i'tiqad annahu in akhta'a kana ma'dzura. Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal berijtihad di Yaman bukan dengan kepercayaan bahawa dia tidak akan salah, tapi dia tahu bahawa kalau dia salah, dia dimaafkan. وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي يتصور أن تختلف بها الشرائع يقرب فيه الشيء من نقيضه بعد كونه مظنونا في سر الاستعباد وأما ما لا تتغير فيها الشرائع فليس فيها اختلاف. Perkara yang boleh digambarkan ada perbezaan ataupun ada perselisihan dalam syariat, maka itu dikira sebagai maka poin dia kat sini ialah itu adalah perkara-perkara fiqah. Tapi perkara yang tidak ada perubahan, maksudnya perkara yang tetap dalam syariat, maka itu semestinya tidak ada khilaf, dan itu adalah perkara
asasi, iaitu perkara akidah ataupun perkara yang betul-betul asas bagi fiqh, iaitu iaitu rukun Islam. Maksudnya contoh, perkara yang tetap ialah solat 5 waktu. Perkara yang tetap ialah kena keluarkan zakat. Perkara yang tetap ialah puasa pada bulan Ramadan. Itu benda tu tetap. Macam mana dari segi perinciannya, kaifiatnya itu boleh jadi berbeza, maka demikianlah permasalahan fiqh. Sebab tambahan, ada perkara fiqh yang boleh jadi perkara akidah. Maksudnya kita tengok dia dari satu sudut perkara fiqh dan dari satu sudut lain ialah perkara akidah. Contohnya ialah solat. Solat ialah bahasan fiqh dari segi kaifiat dia. Tapi solat ialah perbahasan akidah dari segi subut dia, dari segi sabitnya perkara itu. Wa haqiqatu hadzal fasli ta'rifuhu min asrari ittiba'is sunnah. Waqad dzakartuhu fil asli al-'ashiri min al-a'mal adh-dhahirati fi kitabi Jawahiril Quran. Perincian ataupun hakikat perbahasan ini kita boleh ketahui dalam bab asrar ittiba'is sunnah. Rahsia mengikuti sunnah. Ada dalam kitab Jawahirul Quran. Jadi saya fikir kita berhenti sampai di sini saja untuk hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.